Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yang Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Edan di atas pertanyaan yang dikemukakan pada pagi ini. Seperti mana yang telah dimaklumkan di Dewan Yang Mulia ini, Malaysia kekal dengan pendekatan berprinsip dalam isu melibatkan krisis kemanusiaan di Palestin. Malaysia kekal memperjuangkan isu Palestin dalam semua lapangan, keadaan dan masa. Justru, Malaysia sama sekali tidak akan berganjak dari menyuarakan 6 tuntutan utama, iaitu yang pertama, gencatan senjata serta-merta dan bantuan kemanusiaan segera. Kedua, menghentikan aktiviti penempatan oleh Israel dan tindakan keganasan penduduk haram atau dengan izin settler. Ketiga, menghentikan serta-merta pemindahan orang awam Palestin secara paksa. Keempat, siasatan ke atas semua pelanggaran undang-undang antarabangsa melalui institusi perundangan antarabangsa. Kelima, menyokong inisiatif keamanan Arab dan rundingan penyelesaian dua negara berdasarkan garis sempadan PRA 1967. Dan yang keenam, memerangi peningkatan global dalam Islamofobia. Malaysia turut mengusulkan Palestin untuk diterima masuk sebagai anggota penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Puan Yang Pertua, sebagai tanda solidariti kepada Palestin, kempen pengiriman poskad khas kepada Setiausaha Agung PBB turut dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 17 Januari 2024 bagi menyuarakan aspirasi rakyat Malaysia menuntut keadilan dan keamanan di Palestin. Selain itu, Malaysia turut menyertai sesi pendengaran awam Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague pada 22 Februari 2024 bagi mengemukakan kenyataan lisan negara berkaitan dasar dan pencabulan Israel, termasuklah pendudukan berterusan, aktiviti penempatan dan pengilhakan di dalam wilayah Palestin yang mencabul hak rakyat Palestin serta undang-undang antarabangsa. Malaysia menyokong penuh cadangan Kesatuan Eropah EU untuk mengadakan persidangan keamanan antarabangsa dalam usaha membangun plan hala tuju ke arah penyelesaian dua negara untuk konflik Israel-Palestin. Kerajaan Malaysia atas gerak kerja bersepadu di bawah Ops Ehsan akan terus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang sedang menderita di Gaza. Misi kemanusiaan akan terus digerakkan lagi ke Gaza menerusi Ops Ehsan berdasarkan cadangan plan atur tindak oleh Sekretariat Induk Ops Ehsan. Kerajaan akan terus menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin melalui sumbangan daripada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin AAKRP kepada agensi kemanusiaan yang terlibat. Baru-baru ini saya telah mengetuai delegasi Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Yang Berhormat Ledang, Yang Berhormat Sik, Yang Berhormat Kalawakan, Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli dan menjejakkan kaki di bumi Rafah bagi memperlihatkan kepada dunia sokongan Malaysia kepada Palestin dan menzahirkan komitmen berterusan negara dalam menghulurkan bantuan kemanusiaan berterusan tanpa henti kepada Palestin. Puan Yang Pertua, saya juga akan berlepas ke Jeddah pada petang ini mewakili Menteri Luar Negeri untuk menghadiri mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bagi membincangkan pelaksanaan perkara-perkara yang telah dipersetujui bersama semasa sidang kemuncak tergempar bersama Arab dan OIC pada November 2023 berkenaan keganasan berterusan Israel di semenanjung Gaza dan serangan di Rafah. Akhir sekali, kerajaan akan sentiasa konsisten dalam mengeluarkan kenyataan dalam mesyuarat-mesyuarat dua hala dan pelbagai hala seperti di PBB, OIC dan juga ASEAN bagi memperjuangkan isu Palestin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada jawapan yang menyeluruh daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, dan saya juga menghargai komitmen yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, terutamanya selari dengan beberapa tuntutan-tuntutan yang telah dibuat oleh Malaysia, terutamanya berkenaan dengan gencatan senjata yang kekal di Palestin kerana peperangan masih berlaku dan mereka masih lagi ditembak dan diserang
walaupun untuk hanya mendapatkan bantuan makanan. Justru soalan tambahan saya, adakah atas dasar bahawa Israel telah pun melanggar jenayah genosid melalui langkah-langkah sementara yang diputuskan oleh ICJ, maka adakah Malaysia akan sokong usaha untuk menggantung keahlian rejim Zionis Israel daripada badan-badan antarabangsa seperti PBB, IOC, International Olympic Committee, FIFA dan lain-lain? Terima kasih. Terima kasih Berhormat Ledang. Malaysia akan terus menyuarakan pandangan kita dan juga hujah-hujah kita betapa masyarakat antarabangsa harus mengecam pertamanya atas tindakan kejam Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Yang seterusnya, Malaysia juga akan terus mengambil peluang untuk menyuarakan suara-suara kita di platform antarabangsa seperti yang saya sebutkan tadi, seperti di PBB, OIC, NAM, ASEAN, dan termasuklah mungkin untuk memberi pandangan, untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Israel sehingga menggantung keahlian. Ini antara satu opsi yang boleh kita suarakan. Di mana-mana pertubuhan antarabangsa, di mana Israel sebagai ahli pertubuhan tersebut. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kita juga akan terus mengambil bahagian seperti apa yang telah difailkan oleh South Africa di ICJ, kes itu. Kita akan memberikan feedback pandangan kita supaya ICJ juga mengambil tindakan yang tegas terhadap Israel yang tidak berperi kemanusiaan itu. Terima kasih, Berhormat. Macang. Terima kasih Tuan Yang Bertuah, terima kasih Yang Muat Menteri. Dikabarkan tahun ini Khazanah KWSP akan membentuk satu konsortium dengan Global Infrastructure Partners GIP untuk memiliki pegangan dalam MAHB. Untuk makluman Dewan Yang Mulia Tuan Yang Bertuah, GIP adalah milik penuh BlackRock, pengurus dana yang terbesar di dunia. BlackRock merupakan pemilik dana, pemilik kepada pemegang saham kepada Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Semua syarikat-syarikat ini merupakan pembekal senjata yang membunuh rakyat Palestin di Gaza. Jadi saya minta komitmen daripada Wisma Putra dan juga backbenchers kerajaan untuk sama-sama membantah pendekatan pertimbangan ini yang dibuat oleh Khazanah KWSP untuk menjual pegangan MAHB kepada GIP yang dimiliki oleh BlackRock. Apa guna kita bercakap di UN tapi belakang kita bersekongkol dengan orang yang membunuh rakyat Palestin. Saya yakin Menteri Kewangan mampu bertindak lebih bijak daripada ini. Jadi saya minta komitmen daripada Wisma Putra. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Macang. Isu yang dibangkitkan ini adalah isu yang agak besar. Kita belum mendapat maklumat tersebut mengenai isu itu. Walau bagaimanapun, Kementerian Luar Negeri akan mengambil apa-apa tindakan yang perlu berdasarkan wilayah kementerian kita. Kalaulah wilayah itu di bawah Kementerian Luar Negeri, kita akan bagi pandangan kepada semua agensi yang terlibat. Contoh, dalam Ops Ehsan yang telah kita laksanakan ini, ramai NGO tampil untuk membantu perjuangan Palestin. Kita akan buat screening, kita akan buat rekomendasi, nasihat dan pandangan daripada semua agensi, kementerian yang lain kita sentiasa ambil cakna dan ambil kira. Dan ini isu yang dibangkitkan ini, kalaulah nanti ada maklumat resmi tentang itu, kita akan bagi pandangan di peringkat wilayah kementerian kita. InsyaAllah. Terima kasih Berhormat Macang. Saya jemput